Jadi yang si mati tu bila dia berhutang tapi hutang dia tak dapat dibayar, jadi dia terseksa lah kan Ustaz kan? Bergantung sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut dalam Al-Quran, bagi orang yang memberi hutang ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Al-Quran, Allah kata sekiranya dia tidak mampu, sekiranya sampai ajal, maknanya sampai kepada tarikh ataupun hari yang dia janji dengan orang tu untuk bayar, kemudian orang yang nak bayar tu tak mampu bayar masa tu, Allah suruh orang yang memberi hutang ni bagi mereka peluang lagi sampai mereka mampu bayar. Dan benda tu kalau dia betul-betul tak mampu, tak berdosa, dia tak berdosa. Kalau dia betul-betul nak bayar kan, dia betul-betul dia pinjam tu bukan niat pinjam untuk larikan duit orang, tapi dia memang pinjam dalam keadaan yang betul-betul terdesak, kemudian dia niat nak bayar tapi tak sempat lagi dia nak bayar, Allah Subhanahu Wa Taala dah tarik nyawa, dia tak berdosa. Dia memang niat nak bayar tapi Allah tarik, dia tak berdosa. Dan hak orang tadi pun tak hilang, Allah Subhanahu Wa Taala akan bayar kat sana. Tak hilang sebenarnya. Ustaz, sebenarnya berapa kerap kita nak remind orang yang berhutang tu yang dia berhutang dengan kita, sebab kita pun jadi segan kan, sebabnya yang kita tahu orang yang berhutang tu faham tentang hutang dan dia berhutang dengan beberapa orang, and then lah jadi kita dah kata orang ni apa cerita, tapi tak cerita masing-masing pasal hutang ni. Maksudnya kita tahu kawan kita ni orang yang baik tapi dia buat senyap je Ustaz, bertahun dah kan, jadi macam mana Ustaz? Itulah susahnya kita kena belajar lah, maknanya kalau kita tahu hutang tu kalau kita bagi pada dia kan, kita tahu perangai dia macam ni, ataupun kita sendiri tak boleh terima kalau orang tak bayar hutang kita bagi, kita cakap daripada awal, aku dengan kau ni aku nak berkawan, kawan baik. Aku ni tak boleh kalau orang bayar pinjam berhutang dengan aku tak bayar, aku jadi tak sedap hati, aku jadi renggang hubungan. Jadi aku tak boleh, kau minta lah tolong apa-apa yang lain tak apa. Hutang aku minta maaf, aku tak boleh bagi sebab aku sayang pada kau. Aku tak nak hubungan aku dengan kau ni terjejas kerana hutang yang kau tak bayar. Macam tu, cakap terus terang. Kita dah beri Bendanya dia tak hutang. berlaku Ustaz, jadi benda macam kita kesian lah kat dia, sebab apa, dia buat senyap je Ustaz. Kawan-kawan pun tanya apa cerita orang ni, apa cerita, tapi kita tahu maknanya dia berhutang dengan orang-orang yang bertanya ni, tapi dia tak kontak. betul. Faham, Padahal faham. dia sahabat kita. Kalau kita boleh bagi tahu, ingatkan dia, ingatkanlah. Sebab benda tu nak membantu dia juga. Dia berhutang dengan orang tak bayar, dosa kalau kita husnuzan dengan dia. Maknanya kita bersangka baik dengan dia. Yang dia ni sebenarnya nak bayar tapi susah sikit, kita ingatkan dia kan. Tapi kalau kita tahu dia ni pun tak ada duit ke, kita halalkan. Kalau dia boleh bayar, dia bayar. Kalau dia tak ada duit, kita halalkan. Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada satu cerita, hadis kursi. Cerita tu perbualan Allah Subhanahu Wa Taala lah, Nabi cerita pada sahabat dia. Seorang lelaki ni, dia tak banyak amalan atas dunia. Dia sendiri pun tahu dia tak banyak amalan atas dunia. Maknanya banyak dosa lah. Aku tak banyak pahala, aku banyak dosa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dia, kamu dulu suka bagi hutang kat orang. Orang datang minta tolong, kamu bagi. Orang datang minta tolong, kamu bagi. Lepas tu, bila orang tak mampu bayar, tajawaz ta'anhu. Tajawaz ni maknanya kamu pejam mata. Kamu tak apalah, tak mampu bayar tak apalah. Kan? Tak apalah, aku tak kisah, aku lepaskan. Seorang datang macam tu, dua orang datang macam tu. Lepas tu Allah kata, kamu telah tajawaz ta'an abdi, kamu pejam mata pada hamba aku. Allah SWT buat perkara yang sama pada dia di hari akhirat. Allah ampunkan dosa dia. Jadi sebenarnya kita duk sayang harta kita tu, kita rasa kita perlu, mungkin dia lebih perlu. Kita tak perlu harta tu, Allah nak convert kepada pahala. Buktinya dah bertahun dah orang ambil harta kita tu kan. Kawan kita yang pinjam tu, bertahun-tahun dia tak bayar kan. Adakah terjejas hidup kita? Tak. Rasa tak terjejas. Makin kita duk fikir, itu yang menjejaskan kita sebenarnya. Tapi kita fikirlah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni maha adil. Apa harta yang dia ambil pada kita sekadar ujian saja. Dia nak bagi pahala pada kita. Kalau dia ambil di dunia ni, benda tidak menjejaskan kita, kita kata Alhamdulillah. Sebab apa? Benda tu dah Allah convert kepada pahala akhirat. Lainlah kalau menjejaskan kita kan. Satu consolation Ustaz. Satu consolation yang sangat kuat. Okay. Consolation. Saya sendiri pun pernah banyak ujian, dan orang lain pun saya tahu banyak ujian. Tapi kalau kita duk fikir tentang ujian tu, kita yang menyempitkan hati kita sendiri. Sedangkan kita perlu ingat satu benda, Allah Subhanahu Wa Taala maha adil. Walaupun kita tak bagi tahu masalah ni pada orang ataupun pada dia sendiri pun, Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu dan dia dah save apa yang kamu rugi atas dunia ni. Hak kamu ni terjaga di sisi aku, kerana aku Tuhan yang adil. Ya, betul. Okay, thank you. Tak Alhamdulillah. cukup ni sesi kita dengan Ustaz yang sejam setengah ni Ustaz. Itu belum masuk faraid lagi. Belum masuk lagi sebab-sebab faraid turunkan dengan cerita-cerita selain kenapa Allah turunkan faraid. Dia akan meyakinkan kita bahawasanya faraid ni Allah turunkan untuk menyelesaikan masalah yang kita duk bimbang tu. Tapi masalah kita tiada keyakinan. Maknanya tahap takwa kita tu belum lagi sampai ke tahap ni. Betul. Sebab Kita nampak ni, kita nampak betul. Yang sebaliknya tu kita tak nampak. Dan kita lupa bahawa ilmu Allah tu lebih luas. Yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran tu,
Dia dah tahu dah apa yang akan berlaku pada kita sekarang ni. Bukan dia hanya bagi tahu kepada masyarakat jahiliah sahaja kan. Jadi aku rasa semoga dapat manfaat lah. Banyak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka sebenarnya bila kita berhutang ataupun kita ambil harta orang, malaikat ada dia tengok. Malaikat akan berdoa terus. Allahumma a'ti mumfiqan khalafan wa'ti mumsikan talafan. Siapa yang ambil harta, dia kata, oh, ya Allah, orang yang bagi harta pada manusia ni, mumfik ni orang yang bagi. Berilah kepada mereka khalafan. Khalafan ni gantian. Dan doa malaikat gantian yang malaikat doa kepada kita tu lebih besar lah kalau kita bagi pada orang. Malaikat sendiri yang berdoa, bayangkan. Malaikat sendiri berdoa supaya Allah gantikan. Dan malaikat berdoa juga dengan doa Allahumma a'ti mumsikan talafan. Orang yang kedekut. Orang yang ambil harta orang lain kan. A'tihi, berikan mereka ni talafan. Rosakkan. Rosak harta yang rosak. Lepas tu orang yang ambil harta orang lain, pinjam. Dan mereka berniat untuk bayar, mudahkanlah ya Allah untuk mereka bayar. Dan kalau mereka berniat untuk simpan, maka susahkanlah bagi mereka untuk bayar. Maknanya bergantung pada niat orang tu juga sebenarnya. Orang tu niat bagus, Allah akan bantu dia untuk bayar. Jadi kalau dia dah betul niat dia nak bayar dan dia tak terbayar, jangan bimbanglah. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pada orang yang dia tak bayar tu, Allah akan bagi gantian yang lain kan? Macam cerita tadi. Dan dia sendiri pun Allah tak ni, sebab Allah yang memberi rezeki pada dia dan Allah tahu dia nak bayar tapi tak sempat. Jadi di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.